Tajuk utama 23 Zulhijjah 13 Ogos, pencetus kluster Siva Gangga dipenjara. Juga enggan patuh SOP sanggup tendang pukul pengawal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Pencetus kluster PUI Siva Gangga yang juga pemilik kedai nasi Kandar Saleh di Pekan Napoh dihukum penjara 5 bulan dan denda RM12,000 oleh Mahkamah Magistrate Alusta hari ini. Tertuduh Nizar Muhammad Sabur Baca, 57 tahun, mengaku bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Magistrate Muhammad Hadi Hakimi Harun. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa meninggalkan premis ditetapkan untuk menjalani pengawasan dan pemerhatian apabila berada di Bank Rakyat Jitra pada jam 4.40 petang dan berada di Agro Bank Jitra pada jam 3.58 petang 14 Julai 2020. Bagi pertuduhan ketiga dan keempat pula, tertuduh didapati berada di Pusat Khidmat Hasil Kubang Pasu Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN pada jam 3.35 petang dan berada di Public Bank Jitra pada jam 3 petang tarikh sama. Hukuman penjara bagaimanapun masih tidak dapat berjalan berikutan tertuduh masih dalam proses pemantauan di Hospital Alusta. Nizar Muhammad ditahan 23 Julai lalu kerana ingkar arahan kuarantin di rumah selepas pulang dari India pada 13 Julai lalu. Pihak berkuasa tidak akan mengenakan lagi kompaun kepada mereka yang melanggar atau sengaja ingkar perintah kuarantin. Sebaliknya, membawa pihak terbabit terus ke mahkamah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, tindakan itu jelas menunjukkan kerajaan serius dan tidak akan berkompromi lagi dengan individu yang degil. Jadi, saya dah katakan bahawa sesiapa yang masih di dalam kuarantin, memakai gelang kuarantin ataupun wristband ini, jika didapati keluar, tindakan tegas akan diambil dan mereka tidak lagi akan diberikan kompaun tetapi dihadapkan ke mahkamah. Dan jika dihadapkan ke mahkamah, maka hukuman adalah tergantung kepada mahkamah itu sendiri. Ya, mereka boleh dipenjara, mereka boleh didenda. Beliau berkata demikian selepas individu pertama yang mencetus kluster Siva Gangga hingga menjadi super spreader dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan denda RM12,000. Kecuaian lelaki itu juga menyebabkan beberapa kampung di Kedah dan Perlis terpaksa dilaksanakan PKP di Temku. Datuk Seri Ismail Sabri dalam pada itu turut memaklumkan dari 27 Julai hingga 12 Ogos seramai 270 individu yang dikuarantin di rumah telah diambil tindakan. Hanya kerana berang diarah mematuhi SOP pemakaian pelitup muka, dua lelaki bertindak ganas memukul dan menendang seorang pengawal keselamatan sehingga cedera parah. Insiden berlaku di sebuah pasar awam di Lunas, Kulim hari ini. Kedua-dua suspek direman 7 hari. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim, kedua-dua suspek berusia 26 dan 28 tahun itu datang ke pasar awam terbabit pada jam 6.45 pagi tadi. Suspek yang tidak memakai pelitup muka dan enggan menjalani pemeriksaan suhu badan berang setelah ditegur pengawal keselamatan berkenaan. Kedua-dua suspek kemudian bertindak memukul, menendang serta menampar mangsa berusia 40 tahun itu. Suspek yang masih tidak berpuas hati kemudian masuk ke dalam sebuah kereta jenis Proton Saga sebelum merumpuh mangsa. Kedua-dua suspek berjaya ditangkap orang awam sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Mangsa yang patah kaki kiri dan hidung serta luka pada badan dikejarkan ke Hospital Kulim untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiksaan. Manakala itu, di Kelantan, seorang guru agama didakwa di Mahkamah Sesyen Pasir Mas hari ini atas 5 pertuduhan merogol dan meliwat anak muridnya berusia 14 tahun Julai dan Ogos lalu. Tertuduh Muhammad Nur Salam Haziman, 30 tahun bagaimanapun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan.
Mengikut pertuduhan 1 hingga 4, tertuduh didakwa merogol remaja berusia 14 tahun pada 3, 10, 17 dan 24 Julai di sebuah rumah di Wakaf Baru Tumpat jam 2.30 petang. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 376-1 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Bagi pertuduhan kelima, tertuduh didakwa melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i jam 3 petang di lokasi sama pada 1 Ogos. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 377B Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 13 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Di Negeri Sembilan, seorang bekas eksekutif pemasaran sebuah syarikat swasta di Tampin direman 2 hari berhubung kes salah laku pecah amanah membabitkan lebih 1.5 juta ringgit. Wanita berusia 41 tahun itu ditahan polis jam 6.30 petang semalam ketika hadir di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Tampin bagi membantu siasatan. Tangkapan dibuat susulan laporan polis oleh pihak syarikat swasta berkenaan yang mendakwa telah berlaku salah laku pecah amanah, penipuan, pemalsuan dokumen dan penyelewengan oleh suspek. Suspek didakwa memalsukan dokumen purchase order atau PO milik 12 syarikat lain yang mempunyai akaun pembelian kredit dengan syarikat tempat suspek bekerja. Suspek juga disyaki telah membuat pengeluaran batuan dan premiks sebelum menjualnya kepada pihak ketiga. Kes disiasat mengikut Seksyen 408 Kanun Kesiksaan kerana pecah amanah. Jika sabit kesalahan, penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun serta sebat dan boleh juga dikenakan denda. Sekumpulan geng Y Suku yang melakukan 20 kes samun dan ragut di daerah Kuantan sejak pertengahan Julai lalu tumpas selepas 4 lelaki dan 2 teman wanita mereka ditahan polis. Tangkapan dibuat selepas polis menerima aduan berhubung 3 kes samun ragut dan 1 kes cubaan samun ragut dalam tempoh 30 minit 2 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Kuantan Assistant Commissioner Muhammad Nur Yusuf Ali berkata, penangkapan suspek berusia 23 tahun ke 29 tahun itu berjaya menyelesaikan 20 kes samun ragut di daerah tersebut. Kita telah berjaya melumpuhkan sindiket samun di daerah Kuantan ini, di mana kita dapat menyelesaikan sebanyak 20 kes samun, iaitu 15 kes samun dan 5 kes cuba samun. Menurut polis, sasaran suspek ialah penunggang motosikal wanita yang memakai barangan kemas, wanita yang berjalan bersendirian di tempat letak kereta dan kedai runcit yang beroperasi awal pagi. Dalam tangkapan itu, polis merampas sebuah motosikal Yamaha Y Suku yang dicuri, sebuah kereta pinjam, 5 unit topi keledar, seutas rantai leher emas, 2 utas gelang tangan emas dan 1 bentuk cincin emas. 5 daripada suspek mempunyai rekod kes jenayah dan narkotik, manakala 2 daripadanya juga adalah orang pengawasan polis di daerah Kuantan. Kesemua suspek direman sehingga esok untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Ini adalah sedikit barang kemas yang telah berjaya dirampas. Selepas ini, selekoh maut penduduk tak tenteram. Alhamdulillah bertemu kembali. Satu kluster baru dikenali sebagai Tawar telah dikenal pasti di Kedah. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sehingga hari ini 86 kontak rapat daripada mangsa pertama telah disaring dengan 9 daripadanya disahkan positif COVID-19. Kes pertama kluster ini iaitu kes 9113 adalah lelaki warga negara Malaysia yang merupakan seorang peniaga. Beliau mempunyai sejarah menghadiri upacara keagamaan memperingati kematian ahli keluarga yang telah berlangsung dari 31 Julai 2020 hingga 1 Ogos 2020. Upacara ini dianggarkan telah dihadiri seramai 30 orang.
Namun pada 8 Ogos, lelaki terbabit mengalami sakit dada serta gejala demam dan telah mendapatkan rawatan sebelum melakukan saringan COVID-19 pada 9 Ogos. Dan pada 11 Ogos, dia disahkan positif virus tersebut. Setakat ini, 9 kes baru itu daripada kluster berkenaan adalah daripada keluarga lelaki terbabit. 21 daripada 86 yang disaring didapati negatif, manakala 56 lagi masih menunggu keputusan. Penduduk kampung Sungai Tung setiu bimbang dengan kes kemalangan sehingga membawa maut yang sering berlaku di selekoh maut dekat Jalan Kota Baru, Kuala Terengganu. Ini kerana ratusan kereta telah terbabas di kawasan tersebut, manakala puluhan nyawa melayang di selekoh berkenaan. Menurut penduduk tempatan Romli Ismail, 63 tahun, rumahnya yang terletak hanya 10 meter dari selekoh itu lebih 100 kali hampir dilanggar kenderaan yang terbabas. Pelbagai usaha dilakukan termasuk meletak batu konkrit di tepi jalan namun tidak berhasil. Kemalangan tetap berlaku dan mengancam keselamatan mereka 6 beranak. Last sekali ingat 2 tahun lepas kena rumah. Jadi tepul batu kena rumah. Jadi masa dulu tu ada yang meninggal pun ada. Kereta masuk dalam rumah. Menurutnya, beliau pernah menyaksikan 3 kemalangan berturut-turut pada hari sama di depan rumahnya. Malah pernah berlaku sebuah kereta terbabas melayang sehingga ke bumbung rumahnya. Kemalangan biasanya berlaku pada waktu pagi ketika hujan lebat dan cuaca buruk serta di musim perayaan. Dia musim tak hujan pun berlaku juga. Jadi bagi saya lah selekoh ni lah. Selekoh ni yang perlu di baik pulih lah. Kalau boleh lah, harapan saya selekoh ni distraighten lah, diluruskan. Sementara itu, Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Sungai Tung, Abu Bakar Ismail berkata, aduan sering dibuat kepada pihak berwajib bagi menyelesaikan masalah itu. Penghadang jalan juga telah dipasang setahun lalu termasuk menurap jalan di selekoh, namun kemalangan tetap berlaku. Berkenaan dengan jalan ini saya mengharaplah kepada kerajaan untuk betanglah dalam parlimen ataupun mana-mana tempat yang berhak untuk membuat aduan supaya membaiki jalan. Beliau berharap lampu amaran kecemasan dapat dipasang di sepanjang selekoh di samping membaiki semula struktur jalan bagi mengurangkan kemalangan. 16 ahli jawatan kuasa daripada pelbagai agensi telah dilantik Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bagi meneliti dan mengkaji langkah yang boleh diambil untuk membasmi isu menghina agama Islam di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, penelitian terperinci perlu dilakukan agar ia tidak kelihatan seperti menghukum tetapi untuk mengajar. Kita cuba melihat apa-apa yang memungkinkan pelaksanaan dibuat dengan berkesan. Saya suka tegaskan, matlamat kami bukan semata-mata dan bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya semua akan jadi baik dan boleh menuju ke arah kehidupan yang amat harmoni. Itu cita-cita kami. Jelasnya, beliau akan memastikan ia dapat dilaksanakan secepat mungkin agar isu penghinaan agama Islam dapat dihentikan. Antara agensi yang dilantik di dalam Task Force Penguatkuasaan Isu-isu Agama di media sosial tersebut adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan JAPENS, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia PPMM dan Persatuan Peguam Syar'i Malaysia PGSM. Turut dilantik wakil daripada Jabatan Komunikasi seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK serta Jabatan Penerangan Malaysia. Semalam, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata bahawa beliau akan bekerjasama dengan SKMM bagi memperhalusi cadangan perketatkan kandungan di media sosial berkaitan liberalisme dan murtad.
Hampir 16,000 pendatang asing tanpa izin parti lagi masih berada dalam depoh tahanan imigresen. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kerajaan kini menghadapi kesukaran untuk menjalankan proses pengusiran parti kerana perlu mendapatkan persetujuan negara asal serta memastikan mereka bebas daripada COVID-19 sebelum dihantar pulang. Bila kita nak menghantar mereka balik, pertamanya kita nak memastikan yang negara belah sana juga dah ready. Kita tak boleh terus hantar begitu dan takut negara sana tak ready, kerana kita bekerjasama dengan embassy mereka di sini dah semua ready, documentation dah semua, baru kita hantar. Menurut beliau, sejak awal tahun ini hingga 10 Ogos lalu, 21,241 pendatang asing tanpa izin parti dari pelbagai negara telah diusir. Daripada jumlah itu, 9,276 adalah warga Indonesia, diikuti Bangladesh 2,643, Myanmar 1,891, Thailand 1,715, India 1,412, China 1,343, Pakistan 991, Vietnam 646, Nepal 314, Kemboja 271 dan lain-lain 739. Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah berkata, sejak awal tahun hingga Isnin lalu, Jabatan Imigresen telah melaksanakan 4,764 operasi dan menahan 18,575 pendatang asing serta 269 majikan yang melakukan kesalahan. Tegasnya, KDN dengan kerjasama Agensi Keselamatan Negara akan memastikan pengusiran parti dari negara ini secara berkala dan pintu masuk sempadan negara akan dikawal ketat. Beliau berkata demikian pada media selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen di Putrajaya pagi tadi. Misi bantuan kemanusiaan diperluaskan dengan pemuteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dan Yayasan Qayyum. Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM Dr. Sani Arabi Al-Kahiri berkata, melalui usaha sama antara kedua-dua organisasi tersebut, sebuah penempatan akan dibina bagi membantu pelarian Syria yang memerlukan di negara bergolak itu. Mereka berhajat untuk bersama-sama menyumbang bakti untuk membina sebuah apartmen yang akan memuatkan lebih kurang dalam 10 keluarga, yang mana keluarga ini adalah keluarga pelarian Syria di Malaysian Refugee City, dan kos untuk pembinaan ini menelan belanja sebanyak RM350,000. Tambahnya, ia sebahagian daripada keseluruhan pembinaan penempatan bernilai RM120 juta untuk menampung 3,000 keluarga. Kemudahan yang turut dilengkapi dengan bangunan kedai, sekolah dan masjid itu kini sedang dijalankan secara berperingkat. Beliau berkata demikian setelah menandatangani MOU antara MAPIM dan Yayasan Qayyum di Selangor hari ini. Fokus yayasan ini waktu asalnya kita membina adalah untuk memberi give back to the community. So kita was focusing dalam anak yatim dan piatu. Tapi bila melihat MAPIM dan kolaborasi bersama MAPIM, kita melihat that kita punya target lebih besar dari itu, iaitu ummah sendiri. Jadi kita punya big mission adalah kita nak bantu ummah first. Dengan menyumbang kepada akaun Maybank Tabung Kemanusiaan MAPIM di nombor 5628 3463 6987 atau hubungi talian yang tertera. Harga siling runcit baharu bagi pelitup muka jenis 3 lapisan diturunkan kepada RM1 sekeping berkuat kuasa Sabtu ini. Ia turun berbanding RM1.50 sebelum ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Alexander Nantan Linggi berkata harga itu ditetapkan selepas pihaknya mendapati bekalan pelitup muka mencukupi untuk menampung permintaan seluruh negara. Menurutnya, harga RM1 itu adalah harga maksimum dan penjual dialu-alukan untuk menjual pada harga yang lebih rendah. Beliau juga tidak menolak kemungkinan harga siling pelitup muka akan diturunkan kepada 80 sen pada masa depan.
Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani dilantik sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Datuk Mazlan Mansur yang bersara wajib bermula esok. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata beliau yakin Datuk Seri Akhil Sani mampu membawa pasukan PDRM ke tahap yang lebih tinggi. Ia kerana beliau antara pegawai polis yang berpengalaman luas serta banyak menyelesaikan kes penyeludupan sebelum ini. He has been helming the Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Ketenteraman Awam with flying colours. I have seen a lot of successes caught by this particular department, especially on people smuggling. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas jawatan nombor 2 tertinggi dalam pasukan polis itu di Maktab PDRM di Ceras pagi tadi. Datuk Seri Akhil Sani berpengalaman luas dalam bidang kepolisan dan pernah mengetuai beberapa jabatan di Bukit Aman, antaranya Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Sumber Strategik serta Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Berehat seketika selepas ini Liga Malaysia tanpa penonton. Alhamdulillah masih bersama berita Al-Hijrah. Perlawanan Liga Malaysia akan dibenarkan berlangsung bermula 26 Ogos ini. Namun jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ia perlu diadakan tanpa kehadiran penonton. Sebelum ini jelas beliau wujud kekeliruan mengenai perkara itu apabila ada pihak yang membangkitkan mengenai kebenaran kerajaan terhadap perlawanan Liga Malaysia yang sepatutnya bermula Sabtu ini. Semalam heboh cerita tentang Liga Malaysia. Ramai yang confused, keliru sama ada Liga Malaysia akan diteruskan atau tidak. Kita dah memutuskan bahawa Liga Malaysia dibenarkan bermula pada 15 Ogos. Tetapi sebenarnya Liga Malaysia telah pun dijadualkan semula untuk bermula pada 26 Ogos. Keputusan itu katanya sudah mengambil kira nasihat Kementerian Kesihatan dan pihak penganjur perlu memastikan semua garis panduan yang ditetapkan dipatuhi. Dana peruntukan pelan pelaksana sebanyak 40 juta ringgit akan diagihkan secara menyeluruh membabitkan pelbagai program seperti telemovie, drama bersiri, dokumentari dan majalah. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Ahmad Idham Ahmad Nazri berkata, jana semula industri kreatif negara itu dilaksanakan menerusi kerjasama stesen TV tempatan. Menurut Ahmad Idham, menerusi pelan pelaksana itu, FINAS akan memberi tumpuan membantu menghidupkan kembali penggiat industri kreatif terbabit yang terjejas COVID-19 bermula Julai hingga Disember 2020. Usaha itu bakal mewujudkan sebanyak mungkin peluang pekerjaan kepada petugas belakang tabir. Pelan pelaksana ini adalah fasa pertama yang kita buatlah. From time to time kita tak boleh sebab sekarang ni kita amat sukar untuk menjangkakan bila sepenuhnya kita akan recover daripada COVID. In fact sekarang pun kita masih dalam PKPP. Jadi bagi kita bila kita buat perancangan tu kita cuba letakkan time frame 6 bulan dulu. Kita tak nak macam kalau setahun, 2 tahun tu je nyanyi perancangan sambil lewa kan. Jadi kalau 6 bulan ni kita tahu bahawa kita kena ada speed untuk pastikan bahawa bantuan, saluran dana, birokrasi, proses-proses itu harus diperketatkan dan dipermudahkan. Beliau berkata pihaknya memberi mandat kepada stesen TV untuk mengeluarkan surat tawaran kepada syarikat produksi terbabit mengikut spesifikasi diperlukan. Slot tawaran itu seterusnya akan diberikan kepada FINAS bagi mendapatkan pembiayaan program pelaksana untuk syarikat produksi memulakan proses penerbitan. Ahmad Idham ditemui selepas menjadi tetamu jemputan program Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Sedikit laporan luar negara. Tentera Israel mengebom kedudukan sayap tentera Hamas Brigade Izz ad-Din Al-Qassam di semenanjung Gaza awal pagi Khamis. Israel dalam pada itu juga bertindak menyekat kemasukan bahan api ke Gaza sebagai tindak balas terhadap belon berapi yang diterbangkan dari Gaza ke kawasan yang dikuasai Israel.
Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Israel membuat pengumuman sekatan itu beberapa jam selepas jet pejuang dan kereta kebal Israel menjadi sasaran serangan oleh Hamas. Israel turut bertindak menutup laluan komersial utama Gaza, pintu masuk di Kerem Shalom dan menyekat kebenaran zon penangkapan ikan di wilayah itu. Pertempuran terbaru menyaksikan bahan letupan yang diikat pada belon dan layang-layang disasarkan terbang memasuki ruang udara ke Israel. Penganalisis Palestin berkata, serangan dari Gaza itu disasarkan untuk memberi tekanan kepada Israel supaya memberikan kebenaran untuk pemindahan bantuan keuangan Qatar ke wilayah itu. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazira Syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.